Rahasia tu tadi, sir min kulli sir, rahsia yang betul-betul rahsia, yang pasti, yang sejati di sisi Allah SWT itu harus kita fahami. Ya, bila kita dapat di situ, kita duduk di situ, itu dinamakan benteng Allah, ataupun dijamin oleh Allah keamanan. Kenapa keamanan? Kita dah tak rasa ada kedirian kita. Itulah benteng. Kalau rasa ada diri, kita duduk dalam benteng tu bukan benteng lagi, itu masih tak selamat. Tapi kita dah tak ada keakuan diri, dialah sebenarnya yang ada. Baru betul la ilaha illallah, barulah izni berada dalam benteng Allah, dan Allah kata aku jamin keamanan. Tapi merasa keakuan diri aku ini kita duk berbalah terlampau banyak dalam kehidupan ni, kita berbalah kat situ, penat itu. Jadi bila dah dapat tu, jaga. Jangan bagi manusia-manusia yang tak kenal diri, tak kenal Allah ni, mudah sangat menggugat kita untuk kita boleh terkeluar dengan dia orang. Jaga. Biar dia orang terkeluar, kita tetap jaga diri kita dengan Allah. Dia orang kita ceritakan macam mana, mereka tidak akan faham. Sebab mereka dah merasakan seolah mereka ni betul, susah. Kalau orang sombong, orang bodoh, boleh ajar lagi. Tapi kalau orang degil ni, dia nak dia je. Padahal kita dah jelaskan tu tak betul, dia tetap dia juga. Susahlah kita nak cakap. Kalau kita layan lagi nanti, dia pusing, dia ponas dia. Dia penyakit degil ni tadi, degil. Tak mau mengakui kesilapan. Dia nak orang yang mengaku kesilapan dia. Jadi ini yang kita menghadapi manusia. Banyak begini, bukan sikit. Ini kita berada di fasa penghujung zaman Dajjal ni. Jangan cari Dajjal dia, sifat dia gitulah Dajjal. Degil, tak mau dinasihati. Kalau orang bodoh, orang sombong, kita ajarkan dengan sifat-sifat mulia, dia mau nerima. Tapi kalau dah degil ni, ya Allah, kau tunjuk pun watak macam mana kan? Macam Abu Jahal tu, ya Allah, dah tunjuk. Nabi tu tentu-tentu tak ada silap tak. Dia carinya silap juga. Sikit punya silap pun dia sebar-sebarkan, dia tambah-tambah, dia upah orang. Ya Allah, dia tidak-tidakkan tadi. Ni kita menghadapi. Bukan orang lain pun, yang kita hadapi adalah sesama kita orang Islam. Itu lebih memeritkan lagi kehidupan kita. Saudara se-Islam kita yang berbuat gitu. Jadi kita menghadapi, ya Allah, kalau tak betul-betul kita betul-betul berada di sisi Allah, lenyapkan diri kita, kita tak mampu hadapi dia orang. Memang tak mampu. Manusia-manusia degil ni nak mampu macam mana? Sama aja Nabi Muhammad, kalau kau cakap ke tak cakap sama, dia macam tu juga. Malah dia ejek-ejek lagi cakap engkau. Dia tadi dia ejek-ejek. Tak ada kau silap, dia buatnya kau silap. Dia edit-editkan sekarang ni kan. Macam-macam. Dia cari jalan macam-macam lah, condemn lagi tu. Sampai betul-betul kita tunduk, kita melemah, baru dia lega. Sebab orang sifat macam ni, hati dia tak puas. Selagi dia tak tengok kita ni junam. Kalau tengok kita ni junam, dia lega betul hati dia. Kalau nak tahu jiwa orang macam tu, tapi depan kita dia cakap, mulut dia, ya Allah, manis. Orang kata lebih manis daripada gula lah. Depan kita, tapi bila belakang kita, perbuatan dia, ya Allah, kita akan menghadapi. Bukan akan datang, memang dah hadapi benda ni dah lama. Itu tadi. Jadi kita tahu, kita sebagai orang ahli Allah, kita tahu dah. Sifat-sifat orang macam ni kita tahu dah. Dia tak payah cerita banyak-banyak, kita faham dah jiwa dia. Tinggal lagi kita diamkan dia je. Kita biarkan. Jadi inilah kita menghadapi ni. Jadi nak hadapi dia, kita jangan layan sangat. Kita dah cakap, dia cukup. Biarkan. Dia akan tetap cari. Tak jumpa silap kita, dia cari. Siapa yang boleh tahu silap dia apa, dia akan cari. Dapat silap sikit, dia punya lega, dia sebarkan.
dia besar-besarkan lagi. Kecil je tapi dia besar-besarkan lagi. Bila hadapi kita pula, oh dia cakap, bang, kau ni bagus lah, kau. Oh dia punya lemah lembut kan. Belakang kita dia taruh. Tak cungap dia bagi. Kita pun tak tahu siapa pula. Jadi itulah dia. Orang lain tak tahu, tapi orang mukmin ahli Allah dia tahu. Mulut orang yang begini, bau mulut dia busuk. Muka dia ni hitam lah. Hitam apa, tumpuk-tumpuk hitam. Orang jenis macam ni dia ada niat yang tak elok. Terdampar di wajah. Allah dah simahum fi wujuhihim min nasr. Kalau orang yang baik terdampar di wajah dia sifat-sifat yang maknanya dia tak nak cerita hal orang, tak nak cerita buruk orang dia. Tapi kalau orang yang jiwa dia terpancar juga, busuknya hatinya tadi terpancar juga. Kata-kata keluar, kata-kata kesat, kata-kata engkau dia maknanya aku dia dah macam dia dah hilang pertimbangan diri. Hingga kan apa dia cakap buruk kadang-kadang dia tak sedar. Punya apa, emosi dah melampau sangat sampai dia tak mengaku dia ada cakap benda-benda tak elok. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Bukan kita apa bercerita je ni. Ini benda ni berlaku. Zaman Nabi lagi dah ada manusia yang begini. Jadi hati-hati dan kita janganlah Muhammad, jangan kau bersedih dengan kata-kata dia begitu. Sebab apa? Kata-kata dia tu tadi Allah tahu dalam hati dia. Dalam hati dia Allah tahu. Jadi jangan engkau ajak kau cerita yang betul, dia tak mau terima, dia kata kau tak. Engkau jangan bersedih hati dengan kata-kata orang begini Muhammad. Sampai engkau nak terikut dengan tak dia punya cakap tadi. Jangan. Kau jangan bersedih hati. Sebab aku tahu apa yang ada dalam hati dia. Dia tadi. Jadi Allah bagi tahu kita. Jadi kita sekarang banyaklah menghadapi manusia begitu. Jadi hati-hati jangan sampai kita jadi begitu. Sebab memang tak dapat dielakkan lagi. Kita akan menghadapi ni jenis-jenis dajjal ni tadi, jenis-jenis sifat-sifat dajjal ni tadi. Degil, tak boleh ni nasihat, tak boleh tuan. Jangan kau nasihatkan dia. Kalau nasihat dia kau kena balik. Begitu sekali teruknya kata kan. Jadi kau diam diri, dia lagi gembor-gemborkan. Bila kau ajak adik ni cerita yang elok, dia dah kata dia betul, dia degil, dia tak mau juga kata dia tu. Kita bukan nak cari salah ke betul, kita nak cari bagaimana kasih sayang yang mana ada manusia yang sempurna melainkan Rasulullah. Jadi kita boleh terima kalau tak betul kata kita tak betul lah. Tapi kalau kita kata betul, takkanlah dia nak nafi. Mana betul kita, takkan semua tak betul. Betul? Jadi inilah kita sabarlah. Kita sama-sama lah. Mudah-mudahan kita sentiasa berada tetap wa qada rabbuka alla ta'budu. Mudah-mudahan sangat kita ni dipimpin oleh Allah. Sentiasa disusun kehidupan kita walau sesaat, walau sekelip mata, walau sedegup jantung, kita nak Allah yang susun. Tolonglah ya Allah. Daripada dulu, sekarang bila-bila pun dibagi ilmu hebat macam mana pun, kita nak Allah kau tolong susunlah. Jangan bagi aku bergantung pada ilmu. Aku nak betul-betul pergantunganku hanya kepada Engkau. Kalau Engkau aja semuanya akan jadi sempurna. Kalau ada aku sikit, habis rosak ya Allah. Sebab aku ni berhawa nak cepat melenting, cepat emosi, cepat tekanan aku ni ya Allah. Tolonglah ya Allah. Jadi kita merayu betul-betul pada Allah dan kita minta kesungguhan, ketetapan dan pemeliharaan Allah. Allah pelihara kita, hafizlah, supaya kita tetap rasa hilang keakuan diri kita, yang kita rasa hanya dia aja. Bukan kita mengaku Tuhan, memang betul pun dia aja sebenarnya. Apa kira istilah mengaku Tuhan? Kita memang sebenarnya sebenarnya kita yang tak ada, yang ada hanya itu la ilaha illallah. Tapi kita tak berdasiasat, kita tak sungguh-sungguh mengkaji. Kita ingat la ilaha illallah, kita sebut tu kita faham dah.
dakhal jannah kita kata. Mati kita dalam keadaan masuk ke dalam syurga. Sebab kita sebut la ilaha illallah. Yalah, belum tentu lagi kau sebut la ilaha illallah tu belum tentu lagi kau kalau kau tak kaji, kau tak tahu apa tu ikhlas. Apa amalan pun niat dia adalah kerana Allah, demi wajah Allah. Tapi bila kau buat, kau rasa kau yang buat, itu bukan demi wajah Allah. Demi wajah Allah tu ma'rifatullah, kan saya dah kata engkau kesucian tak ada diri kau. Bila apa pun perbuatan yang baik kau buat semuanya kau dah tak ada rasa nak balas apa ya Allah, nak balas. Dan kau tak akan memprotes apa pun Allah bagi ujian ke musibah ke berat ke. Engkau tak kau kata ini semua adalah alat untuk menguji supaya aku bertambah teguh untuk mengesakan kau. Tolonglah ya. Kita dinampakkan begitu. Kita kontrol ya Allah. Ini tak berat lagi ya Allah, ujian aku ya Allah tak berat. Tapi bila lupa kau tu berat ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku banyak kali ini minta kau ni ya. Ni buat kata Saidina Abu Bakar, ini kita kena pegang istiqamah ni. Bukan senang. Tapi perlukan jihad macam-macam. Sanggup tinggalkan kedai, sanggup tinggalkan dunia untuk datang buat talk ni. Bukan senang. Kita nampak macam senang dia orang datang buat talk. Jangan, kalau Allah tak izinkan, kau tak sampai. Punya ramai-ramai kadang-kadang seorang, dua orang. Dia belum kan dia bagi. Tu pilihan Allah. Tu sebab bahagian yang orang yang nak menyebarkan risalah kita cerita tentang tauhid, mengesahkan Allah ni, Allah sendiri yang nak jaga, nak pelihara orang tu. Allah sendiri nak jaga, sebab dia jaga supaya semua orang mengesahkan aku. Apakah aku nak biarkan hamba ku yang begitu? Jadi kita di mana pun kita pergi, kita sentiasa dipelihara oleh Allah. Sebab ala tuju yang Allah bagi kepada kita tak lain ilahun wahid. Dia yang mengajarkan kita alamal bayan. Dia ajarkan kita tak tahu apa benda. Saya ni cakap, kalau dia keluar lidah saya tak boleh cakap. Jadi saya bukan saya yang bercakap ini, kalam Allah. Jadi apa pun yang datang, muridun kehendak yang datang tadi, halus je dia suruh kita cakap apa, ini semua daripada kehendak dia. Kita lapar semua dia juga, pulang balik kepada dia juga. Dia puji pada diri dia sendiri. Yang ada apa kita. Kalau masih lagi kita nampak balasan ya Allah, makna kita belum sampai ala tujuan sebenar hidup kita. Hidup kita ala tuju semua sebenar la ilaha illallah. Semua nabi-nabi bawa tu la ilaha illallah. Adam Nabi Allah, la ilaha illallah. Musa Rasulullah. Semua tengok pangkat dia orang, Rasul ke Nabi ke, tapi tetap bawa la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Tutup makam Nabi dan Rasul, pergi ke makam apa namanya? Waliullah. Jadi waliullah tu, innal awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya wali-waliku, kekasih-kekasihku itu, dia tidak ada lagi duka cita, ataupun kat dunia ni dia tak rasa menyesal terlepas. Kat dunia kena apa pun dia tak menyesal. Tapi kalau Allah tak ada, dia menyesal. Dia dah ajar diri dia gitu. Sebab dia tahu dah, Allah perkenalkan diri Allah kepada dia. Dia dah kenal diri, kenal Allah. Dia tahu bahawasanya Allah lah lebih penting daripada diriku sendiri. Dapat kita situ selamat lah. Tapi kalau tak dapat, perang lah. Bukan saya cakap benda ni mudah-mudah boleh terus dapat. Jangan ingat saya pun dapat, belum tentu lagi. Jadi kita sama-sama menjaga, pelihara. Keluar masuk tu saya cerita. Susah lah, jangan kira susah. Keluar air, masuk balik cepat. Jangan kau lain macam kita dalam solat. Ui, lantar gangguan ni. Kau pergilah, janganlah cakap macam tu. Kau pergi, kau terus tumpukan je lah. Alhamdulillah ya Rabbi. Terus puji kepada Allah. Terus itulah, jangan kau layan. Pergi sana kau. Mana? Jadi dalam kehidupan pun jangan kita melatah gitu. Dalaman kita kena hidupkan itu. Itu puncanya. Dalam kita tak hidup, maka luar kita celaru. Huru hara jadi dia. Solat huru hara, sedekah huru hara. Bukan saya tak bagi, tetapi itulah keadaannya bila kita tak rasakan dia dulu.
Kita rasa kita dahulu, kita yang buat ni, kita habis dah. Kita buat juga tapi tak dapat kemanisan. Kemanisan apa? Aku ni yang nak bagi kemanisan. Apa kemanisan ni? Engkau tak ada yang ada. Habis waktu aku dah tak ada nanti, siapa yang aku kat mana? Janganlah cari dia. Kau dah ada tak ada kan? Dia aja ada. Itu sebenarnya apa pun dia nyatakan, semua menyatakan diri dia esa, bukan makna banyak. Jangan salah faham. Ini kehidupan yang kita nak dapat sebelum ini yang kita pegang dulu. Dia tetap bawah sekali, la ilaha illallah. Asal semua kita tak berdasar, tak haji, tak apa. Kita dah sebut ni 20 tahun, 30 tahun kita rasa kita dah kenal Allah. Ya Allah. Kita kena tumpu la ilaha illallah, tak ada dah. Allah. Kita rasa kemanisan dia, sebut dia punya kehendak, dia boleh dengar balik puji kudrat dia, iradat kehendak tu, hidup dia semua. Seluruh tu kita satukan semua, dia menyembah diri dia. Dia asyik dengan dia. Tu dia. Makam ni tadi, makam Mahmud, makam terpuji. Ya Hajiz, you ke macam ni? Kan kita beramal, nak kumpul amal nanti, boleh tolong kita di alam kubur, boleh tolong kita di pada mahsyar nanti. Allah tanya satu je nanti. Marah buka, siapa Tuhan? Kan? Allah tak tanya siapa nama Tuhan. Man asmamu ke? Asma ke? Asma dia tak sebut nama. Malaikat tu akan soal siapa Tuhan kah? Bukan nama tau, siapa? Kita nak jawab apa? Allah, salah. Memanglah Allah, tapi dia ada jawapan yang lain. Maknanya tak lain dia juga yang nak jawab. Tidak. Tapi kalau kat dunia kita tak kenal diri, tak kenal Allah, dan tentu kita tak boleh jawabnya. Tapi kalau di dunia lagi kita kenal diri, kenal Allah, malaikat pun pencin lah dengan kita. Buat apa dia nak seorang kat dunia lagi kau dah memang ahli Allah. Kat dunia lagi kau ke mana pergi, kita kedai kopi, mana pergi pun cerita tentang nak mengesakan Allah. Dan berbagai fitnah orang kata kau pergi melepak sana, melepak sini, kau tak ada buat kerja pun, biarkan. Alhamdulillah. Orang tak dapat trace kita, alhamdulillah. Ya Allah aja tahu, ya Allah. Manisnya tadi bila kita ibadah, Allah aja tahu, kita tak mau. Sebab dia je dengan diri dia tak perlu lagi nak cerita aku ni baik, aku ni gini, aku tak baik dah. Tak bahagia pun kalau kita orang cerita buruk kita nak cerita baik kita, tak bahagia pun kita. Dan dia pun tak bahagia juga kan. Jadi lebih baik kita cakap lebih kurang. Ya. Wala a'maluna walakum bagi kau amalan kau, bagi aku amalan. Apa amalan tu? Amalanku kenal diri, kenal Allah. Aku sentiasa nak mengesahkan Allah setiap detik-detik kehidupan. Sebab kalau aku masih lagi merasa keakuan diri, aku akan hidup aku akan membesar tu, nak ni. Jadi tak puas juga apa pun. Tapi yang puas ni bila kita betul-betul dengan nakkan Allah, hingga setiap kita sebut Allah, kita terasa bahawasanya dialah yang berkehendak menyebut nama, bukan kita. Suara kita tak ada, kalam kita tak ada, kehendak kita dia yang bagi. Semuanya kita sebutan tu sekali, la ilaha illallah, memegang dia sentiasa, menjaganya sentiasa. Ini baru betul-betul orang ahli Allah, penolong Imam Mahdi bila dia kanan. Tak lama lagi. Beruntung kita. Orang yang hina kita, orang yang kata kita ni bukan. Jadi nanti bila Imam Mahdi turun, dia akan mengetahui bahawa apa yang kita lakukan selama ini adalah menuju kepada ridha Allah, disetujui oleh Imam Mahdi, disetujui oleh nabi-nabi, wali-wali Allah. Itu yang kita nak. Kita tak perlu sokongan orang.
Kerana orang yang ada pada akhir zaman, penghujung zaman kita ni, kebanyakannya adalah berpenyakit hatinya. Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada apa? Penyakit. Penyakit tu pula dibiarkan, dilayankan, diulang-ulang tu balik. Penyakit tu akan seperti kayu api tu membakar kayu. Lama-lama hilang kayu tu tak? Ataupun air batu taruh kat tengah panas, cair tak lama-lama? Cair. Kalau tak cepat segera bertaubat, mengubah, sedar, maka tak gunalah kau istighfar banyak-banyak tapi kau masih melakukannya lagi. Maknanya betul-betul kita serik tak nak ulangi lagi. Kalau kita layan, kita akan lama-lama tertipu. Lama-lama kita berada di dalam alam barza. Bila dah alam barza, kita tahu semua dinding. Ya Allah, hidupkan balik, ya Allah. Aku nak buat betul-betul. Tak guna dah. Waktu tu tak ada guna lagi dah duit, wang ringgit ke apa-apa. Orang nak nasihat, tak guna dah semua. Kita dah berada dalam alam barzah. Nafsu-nafsu kita sendiri nak settlekan sendiri, selesaikan sendiri. Kalau malaikat mengkanangki soal siapa Tuhan kamu jawab Allah, makna tak tepat. Sebab kamu disebut kazib, penipu. Kamu kata kenal Allah, tapi kamu sering melakukan kesyirikan kepada Allah. Sebab kamu rasa kamu yang sembah kamu yang ada kudrat, dan Allah memerlukan sembah engkau kepada Allah. Engkau menghina Allah, seolah-olah Allah perlukan engkau sebab engkau jadi engkau bangga. Allah perlu aku perlu solat. Apa kau nak bagi aku ya Allah? Ya Allah. Bahaya kehidupan kalau dibiarkan begitu. Minta kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua siapa pendengar YouTube ni betul-betul berubahlah. Ini hari kebesaran. Maknanya apa kebesaran? Bila dia dah bukakan apa? Bukakan dia nama bukan aib kita, tetapi dia bukakan untuk kemuliaan kepada kita. Bahawasanya la ilaha illallah tu jangan kau merasa ada keakuan diri. Bila kau rasa keakuan diri aja, mulalah kau nak ungkit sana, kau ungkit sini, kau boleh buat tu kau. Kau tak nampak ada Allah Ta'ala punya baik, punya banyak nanti. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana satu yang kamu nak dustakan wahai jin dan manusia? Nikmat Allah yang mana satu? Nikmat Allah tu tadi. Rabbikuma tukadziban. Rabbikuma di sisi akunya tadi. Bukan kau makan durian tu sedap yang kau puji, tak. Siapa yang menciptakan sedap tu? Itu maknanya Rabbikuma. Tu di sisi Allah. Kau rasakan lazat durian tu di sisi Allah yang bagi, bukan engkau yang durian tu yang terjadi dengan sendiri sedapnya tadi. Siapa yang bagi letak sedap tu? Allah. Mana ada apa-apa kita, tolonglah. Janganlah angan-angan. Allah rasa ada diri cepat, kau dalam angan-angan tu. Perang jihad Rasulullah SAW. Jihad yang paling berat adalah jihad hawa nafsu. Tapi tak apa, jihadlah dia. Susah akan dibagi dalam susah tu kita menuju Allah, Allah bagi senang. Jadi olahkanlah. Kehidupan kita adalah kehidupan yang membahagiakan bila kita kenal diri, kenal Allah. Sebab kita nakkan Allah saja. Sebab kita ni tak pernah ada lah. Cuba rasakan betul-betul kita tak pernah ada. Bukan senang. Buatlah. Pendengar-pendengar di YouTube buat. Jangan sebut Allah yang ada. Sebutkan tadi kita kena ingat tak ada. Semua tak ada. Susah kat otak kita akan masuk juga macam mana pun. Kan? Jadi macam mana kita nak ulangkan? Adalah skill-skill dia. Yang nak bagi skill-skill tu siapa? Allah. Engkau redah kehidupan kau ke depan kau macam mana. Tetapi harus dengan Allah yang ke depan, yang
menghadapi segala rintangan tu Allah ke depan. Tu. Jadi bukan kita olah kan lagi sampai betul-betul di kita ni berada di dalam lega benteng Allah. Para wali aulia Allah tak ada rasa duka cita lagi. Dia rasa aman ni. Orang cakap apa dia nak ajak dia keluar pun dia tanya Allah boleh. Tak boleh tak. Subhanallah. Betul-betul kehidupan dia dengan Allah. Bangun dia tidur, ya Allah. Buat ibadah apa ya Allah? Buat tajuk. Nak buat ibadah pun dia tanya Allah Subhanahu. Punya adab. Itulah kehidupan yang kita nak pegang. Yang lain-lain mulai banyak lagi. Bukan saya nak pelekeh yang lain, tapi ini ibu dia penting. La ilaha illallah. Biar betul faham, betul-betul faham. Bukan sekadar kita mengingat dia, lepas tu kita ajar orang sebab kita ingat. Bukan, patutnya kita amali yang akhlakkan dalam kehidupan. Baru kita boleh cerita dengan orang, masuk dalam rohaniah manusia. Macam cerita Piramli kita tengok. Masih sampai sekarang anak kita yang tak kenal Piramli, tak pernah jumpa, tengok filem tu Piramli. Sebab lakonan dia tu jadi macam mana? Jadi ikut apa skrip tu tadi. Macam kita jugalah, kalau kita gagal, bila tak gagal mengikuti skrip Allah, kita rasa kita punya skrip pun salah juga. Kita buang skrip tu salah, tapi kita ikut. Tak ada Allah nak menganiaya, nak kata Allah Ta'ala kata aku bagi ni sekian, aku tak sama je sebenarnya. Macam mana cara kita nak olahkan lah. Supaya kita nampak kipas bertauhid, darah daging urat saraf, semua rambut kita tahu berzikir sekali, sebut la ilallah, semua mengatakan sekian alam diri kita ni mengatakan dia je Allah, semuanya tunduk waktu itu. Allah la ilaha illallah, semua dalam keadaan tunduk. Sentiasa mengesakan dia, bawa dalam kehidupan. Jumpa orang-orang kampung ajakkan, dia ada idea yang Allah kau pergi keluar je. Kalau tabligh kan ada keluar 3 hari, 40 hari kan, bagus. Di situ akan dapat dia punya kemuncak. Kalau orang belajar kenal diri, kenal Allah. Kalau dia tak belajar kenal diri, kenal Allah, dia keluar 10 tahun pun tak cukup. Sebab dia tetap akan mengatakan tak cukup bahagian. Tak cukup, orang kata apa, keperluan tu tak cukup. Macam mana? Bila kita tak dengan Allah, lagilah. Tapi bila kita dengan Allah, tak cukup jadi cukup. Tak cukup jadi susah, jadi senang. Tapi kalau kita tak dengan Allah, senang jadi susah. Terus. Itu jadi kita pegang, ya Allah aku nak gitu. Cakap sekali je lah, insya-Allah sampai. Ajak itu senang-senangnya sekarang. Kita dah nampak tak ada yang lebih bahagia. Kita nak tidur, kita senyum, ya Allah, syok dengan Allah dulu. Bangun tidur pun dalam keadaan kita gembira dengan Allah. Nak mengesakan Allah, dapat aku mengesakan Allah lagi. Syukur ya Allah kau bagi hidup. Bestnya dengan kau ya Allah. Kita rasa bercinta dengan Allah. Ya Allah. Itu lagi istilah, jangan kata pula Allah hadis, engkau pun ada, bukan. Itu istilah, mana kita dah tak nampak dah Tok Guru Mursyid tu tadi. Kita dah nampak bayang-bayang Allah. Allah tak ada bayang-bayang, tapi dikiaskan bayang-bayang Allah. Apa pun sekian alami sebenarnya bayang-bayang Allah. Jadi empunya bayang tu siapa? Allah. Jadi dia boleh gerakkan sekalian bayang-bayang. Kalau Allah tak gerakkan, boleh gerak bayang-bayang? Tak boleh. Jadi kita perhatikan, tengok wayang tu apa, wayang Pak Doko apa, wayang kulit dia tengok. Kita dah dihayalkan tengok pada wayang tu kan. Dia bergaduh dia ada pedang dia yang tukang dalang dia kat belakang tu. Yang mahalnya tukang dalang. Dia main peranan untuk nak hidupkan benda yang mati tu. Cuba kita lah, kita ni mati tak ada. Habis yang main peranan dalam kita siapa? Allah lah. Letak dia kat mana? Lah, tak ada kita dia. Tapi kalau kau rasa ada yang kau habis, saya tak boleh nak cakap apa. Jadi beruntung kita pada saat ni kita dapat terus meneruskan
Selagi boleh diizinkan Allah lagi untuk kita sebarkan sebelum Imam Mahdi datang nanti, turun perang, semua alat elektronik tak boleh berfungsi, tak boleh nak tengok lagi. Ini peluang kita gunakan betul-betul untuk kita mempelajari, mengikuti apa ni, daripada YouTube ni tadi, kisah-kisah mengenal diri. Banyak lagi, bukan saya je, banyak lagi kita cantumkan. Jangan kita cari perbezaan, kita cari persamaan, sama-sama mengesahkan Allah. Yang kata dia ni lebih, itu lebih, tak ada, kita sama aja. Yang penting kita kasih sayang, esahkan, itu je ala tuju. Jangan nak banggakan tujuan kita belajar, kita buat, tak ada. Itu pun tak betul. Ada keakuan di diri. Allah kan Allah, insya-Allah kita akan diberi pandangan Allah kepada kita untuk kita melihat apa kekurangan kita lagi. Bukan memandang kepada kekurangan orang lain. Alhamdulillah. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya didudukkan kita lagi di dalam majlis kenal diri, kenal Allah, iaitu majlis teragung. Mana tidak yang teragungnya, mana tidaknya, sebab tak ada menceritakan hal ehwal keduniaan langsung. Sentiasa menceritakan hal ehwal Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, walaupun dirinya juga sendiri mengagungkan, tapi atas pada dasar kefahamannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala juga yang mengagungkan dirinya untuk memperlihatkan untuk kita, Allah Subhanahu wa taala memahami kan untuk dengan kita semua. Alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan setiap hari Allah Taala mengaturkan, mengizinkan untuk adanya majlis kenal diri dan kenal Allah Subhanahu wa taala ini, berpeluang, diberi peluang pada semua, dibukakan jalan untuk semua yang terpilih mendengarnya, melihatnya. Untuk sesiapa juga yang tak ada, belum ada mursyid, boleh dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini, dan berdoalah, doalah banyak-banyak, mudah-mudahan dikurniakan mursyid untuk bawa pada kenal diri dan kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh. Dan juga majlis ini juga tahu kan Tanjung tu saya bagi alamat dah. Ikon dengan apa diri kita, memantapkan lagi diri kita supaya kenal dengan Allah apa tadi? Subhanahu wa taala. Makin hari makin mantap, makin hari kefahaman yang lain-lain difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin lama makin halus kefahaman tentang Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita, alhamdulillah. Alhamdulillah, apa yang diucapkan oleh teman kita tadi, sahabat kita tadi, itu daripada Khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat Rabbi, daripada kalimat yang suci. Jadi mudah-mudahan kita dapat amaliahkan, mengakhlakkannya dalam kehidupan, mana sentiasa mengesakan tiada lain, seperti mana dialah yang layak mengesakan diri dia. Yubayyuna Allah, iaitu kita sebenarnya berjanji setia. Saya tak langsung, bukan janji setia dengan saya bila saya menyatakan ni tadi, bukan saya yang menyatakan. Mubin tadi nyata tu dia.
Kalau nampaklah lagi saya mana tak jadilah. Pelajaran yang kita ambil ni tak jadilah. Sebab kita nampak daripada saya mana ada. Kan dah kata la ilma lana, tidak ada ilmu. Jadi bila kita dah kata tak ada, jadi yang mendengar yubayyunallah. Yubayyunallah. Maknanya berjanji setia kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Yadullah tangan dia terkuasa. Kuasa ilmu ataupun kuasa percakapan, kuasa pemahaman, kuasa. Jadi yang mendengar tadi mendapat kuasa daripada kuasa Allah. Tak lain kita yubayyunallah, berjanji setia. Kita mendengar tu tadi daripada pendengaran Allah, dan yang kita dengar tu tak lain dia juga yang. Jadi apa yang ada semua itu saya cakap tadi, semuanya alat-alat perkakas ni semuanya apa, contoh hayyun, alimun, qadirun, muridun, itu perkakas apa tu? Allah. Dia lah. Jadi dia menyatakan perkakas tu maknanya menunjukkan dia, maknanya tak ada lain dia. Dia yang jadi perkakas untuk nak cucuk tanam ke, nak gali lubang ke. Itu alat-alat tu semua ada dia yang nyata. Tapi jangan yang nampak benda tu, tapi nampak siapa yang menyatakan tu tadi. Barulah kita faham. Jadi bahasanya jangan nampakkan saya yang bercakap. Saya bukannya guru, saya bukannya mursyid, saya bukannya syekh, saya bukan ustaz, apa lagi saya bukan ulama, saya bukan mufti, saya bukan. Tapi siapa? Tak ada lain, semua menyatakan dia. Itu yang kata Rasulullah SAW. Muhammad illa roh. Muhammad tu saat lain adalah seorang roh, pesuruh Allah. Tak ada apa, pesuruh Allah. Allah kata gitu. Jadi kita kena ingat dia tu pesuruh Allah. Jadi kita ni yadullahi fawqa, tangan Allah, kuasa Allah ada pada kita, tapi sebenarnya kita bukanlah berkuasa. Kudrat tu hak Allah. Kemudian kehendak dia untuk gerakkan kudrat tu, kehendak dia juga. Jadi apa yang ada? Cuba kita fikirkan, kita lisik betul-betul. Apa nak ada lagi kita? Nak juga ada lagi rasa kita. Kalau kita dah bagi faham gitu. Hidup pun dia punya, tubuh dia punya, darah. Tu tarik telinga pun kita tak boleh buat. Boleh buat tarik telinga? Mana boleh, tak. Jadi apa yang nak kita sombong, apa yang nak dibanggakan, tak adalah. Biarlah apa pun orang cakap kita ni apa, biarlah. Yang penting Allah tahu dalam isi dalam kita tak mau ada pengakuan biar. Fitnah ni akan datang macam-macam cakap. Biarkan dia. Yang penting kita dalam kita Allah ya Allah kau tahu ya Allah, aku tak suruh membanggakan diri. Aku bukan ustaz, aku bukan syekh, aku bukan wali Allah, aku buat apa tak lagi nabi. Aku bukan semua akuannya. Apa yang engkau suruh nyatakan aku nyata. Itu yang Nabi selalu sebut. Aku menyatakan apa yang. Jadi itu pesuruh Allah. Tapi saya ni bukanlah pesuruh Allah, tapi saya nak duduk makam tu. Saya tak mahu apa yang saya sebut daripada diri saya. Saya tak ada apa benda pun. Tak ada apa. Saya nak duduk di situ. Di situ tempat aman. Kita apa yang nak dinyatakan tu, yubayyuna, berjanji setia dengan Allah bahawa kita ni tak ada. Jadi kita berbai'ah di hadapan guru kita. Makna guru kita tu tadi, kita salam pada guru kita, bai'ah tadi. Ayat bai'ah bukanlah kita berjanji setia dengan tangan guru, tetapi tangan guru tu dah hilang. Jadi kau bersalaman, kau nampak macam tangan guru, sebenarnya kau kena makrifat. Engkau bersalaman dengan yadullahi, tangan Allah. Tapi jangan kau bayangkan tu tangan Allah begitu, bukan. Kudrat iya, pada kau. Di situ kekuasaan kau, janji itu tadi. Siapa yang engkar pada janji dia melanggar janji itu tadi untuk kesalahannya untuk diri
Tapi siapa yang menjaga bai'ah janji tu untuk mengesahkan Allah betul-betul, tak ada diri dia, dialah sebenarnya mendapat pahala yang sangat, ganjaran yang sangat azim, sangat besar. Fauzan azimah. Di sisi Allah sangat Allah muliakan orang macam ni. Sebab dia janji setia, tak mau ada diri, dia berbai'ah, ya Allah, sekali aku la ilaha illallah, sampai bila ya Allah aku tak mau ada mengaku ada diri aku. Ada pun aku cepat balik ya Allah. Salah besar aku ya Allah. Oh, macam tu punya ya Allah. Macam tu dinamakan pahala yang sangat besar, ganjaran yang sangat besar. Dia sentiasa hidup, dia nak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia janji setia pula lagi dengan Allah tu di hadapan guru dia. Tadi teman-teman kita kata tadi, dia kata kalau kita belum ada mursyid, kita kena cari. Sebab mursyid yang begini dia tak ada dah kedirian dia. Jadi kita bahasakan. Jadi carilah. Saya bukan mursyid, saya bukan guru, saya bukan syekh, saya bukan wali, saya apatah lagi, saya bukan, semua bukan. Saya hanya menyatakan, carilah begitu. Ya, itu tadi. Beruntunglah siapa di dunia menjumpainya. Mursyid, guru mursyid, pembimbing rohani, mursyidah tadi. Beruntunglah dia. Seolah-olah kata Rasulullah ataupun wali Allah berkata, seolah-olah engkau telah berjumpa dengan Allah. Sebab engkau berjumpa dengan Allah. Kenapa? Sebab orang ni dia tak ada rasa kedirian dia. Dia tak ada rasa kedirian. Macam mana? Dia berbuat apa benda pun, dia bukan dia fikirkan dia nak balasan ni, gaji ni. Tapi orang begini dihina, dia kata. Dia tak bekerja, dia orang kata dia tak bekerja kan. Tapi orang tak tahu kerja dia tu lebih mulia daripada Perdana Menteri dunia. Perdana Menteri dunia bukan negeri. Sebab dia sangat risau tentang manusia-manusia yang tak mentauhidkan kepada Allah. Dia cukup risau tentang menteri dunia ni. Dia penting diri dia sendiri, dia buat risau masyarakat, dia buat je. Malam dia tak menangis pasal umat banyak rosak. Tapi ni mursyidah ni, dia ni wali-wali Allah ni, mursyid, orang pembimbing rohani, dia risau sangat. Anak murid dia, masyarakat ni teruk dah, kena rasuk dajjal macam-macam, kena belitan iblis. Dia risau menangis, ya Allah selamatkanlah, ya Allah bagi dia petunjuk. Kerja dia pun tak nampak lebih mulia daripada raja dunia ni tadi. Allah sembunyikan. Engkau hina, kau kata dia tak bekerja, kau ni. Jaga mulut. Ya, jaga mulut. Ya. Jangan siapa yang memusuhi wali-waliku, aku yang sendiri akan engkau hadapi nanti. Ataupun engkau hadapilah malaikatku, satu malaikatku. Malaikat sayap dia aja dah besar bumi dah. Satu sayap dia. Kau nak hadap malaikat dah. Dah ketis sikit. Siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, aku istiharkan perang. Sanggup kan kau nak perang dengan Allah Ta'ala? Sikit dia bagi otak kau serap, hilang akal kau dah. Cakap seorang-seorang. Jaga sikit Kalau kau cakap dengan orang sebarangan boleh. Tapi awas, jangan sampai terlupa mulut kau bercakap dengan wali-wali Allah. Pasal wali-wali Allah kadang-kadang bila ada orang cakap tak elok dengan dia kan, dia balik cepat, dia menangis, ya Allah jangan apa-apakan orang tu, ya Allah. Dia tak tahu, ya Allah jangan apa-apakan. Pasal dia tahu Allah kan. Jadi dia pula minta tolong, jangan apa-apakan dia, ya Allah tolong. Macam Rasulullah juga sifat dia wali Allah. Dia tak tahu, ya Allah bagi dia petunjuk, ya Allah. Dia hamba engkau, kalau engkau bagi petunjuk, dia faham, dia tak buat, ya Allah engkau bijaksana, ya Allah. Dia pujuk Allah Ta'ala, jangan. Sebab Allah ada janji, siapa ganggu kekasihku, awliya Allah, wali-waliku, aku akan istiharkan perang. Jadi orang tu dah macam tu, dia pun balik cepat. Bukan dia takut kat orang tu, dia takut orang tu terkena. Itu tadi. Jadi itu tadi. Gitulah sifat sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Banyak orang hina Rasulullah doa, ya Allah jangan. Ketika perang Badar ke perang apa tak, jangan sampai dia dengar
suara. Malaikat, ketua malaikat dalam peperangan dia tolong orang-orang mukmin. Rasulullah dengar, jangan sampai menitik darah, setitik je darah Rasulullah jatuh, malaikat yang gagah, setitik je jatuh, aku terbalikkan bumi. Jadi Rasulullah bukan berdarah sini. Rasulullah tadang tak mau dia menitik. Ya Allah. Tak nak bagi menitik, takut nanti semua mati, nanti macam mana aku nak dakwah? Aku sayang semua. Dalam kondisi peperangan yang macam tu pun dia tak nak. Macam mana jiwa Rasulullah sucinya tadi. Itu tadi. Itu yang kita nak bawa diri kita ni, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Kita nak ikut jejak langkah Rasulullah SAW. Ikut macam mana? Tenggelam hingga tak ada diri kita. Kita boleh pakailah pakaian. Bukan kita tapi dia lah. Terkasih sifat Allah Ta'ala ini. Dia lah. Sifat dan zat mengesakan. Esa je. Dia mengesa diri. Muhammad dan Allah tu esa. Di situ kita nak dudukkan. Beruntunglah kita tak ada lagi pengakuan diri. Dia lah yang nanti dia. Bila sampai makam Muhammad. Itu pasal disuruh kita tadi ikut macam mana. Kita tak faham dengan ikut ni ke. Bukan ikut yang tu. Ibu dia, bukan saya kata tak betul. Ibu dia lah, kau tenggelam dalam makam tu, tak ada rasa keakuan diri. Yang ada hanya Allah. Sifat Allah Muhammad. Tak lain, sifat tu adalah daripada dirinya, zat juga. Jangan dikaji zat. Cukup pada sifat kita mengetahui tak ada situ. Dia aja dengan diri dia, bukan ada dua, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dalam menyampaikan ada rasa pendirian, keakuan. Minta maaf, wa aku minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah.